Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk sedikit kita mengingatkan diri kita, kerana memberikan peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada kaum mukminin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan tersebut memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah pada pertemuan yang petang ini, pada petang ini saya berhasrat untuk kita merenungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa sesungguhnya pada diri anak Adam itu terdapat seketul daging ataupun satu organ. Sekiranya ia baik, maka akan baiklah jasad seluruhnya, dan sekiranya buruk, maka akan buruklah jasad seluruhnya. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya ia adalah jantung hati. Persoalan hati ini merupakan suatu persoalan yang besar di dalam Islam. Dan secara umumnya, kalau kita mahu mengkategorikan umat manusia dengan melihat kepada keadaan-keadaan hati mereka, kita dapat bahagikan umat manusia ini kepada tiga kategori. Yang pertama iaitu mereka yang memiliki qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, hati yang sihat. Yang kedua disebut sebagai qalbun marid ataupun qalbun saqim, iaitulah hati yang sakit. Yang ketiga ialah qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Qalbun salim itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang sejahtera ini disebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat yang tidak memberi sebarang faedah, manfaat, harta benda maupun anak penak, melainkan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sehat sejahtera. Artinya hati yang bebas daripada penyakit syirikan Allah Subhanahu wa taala, daripada penyakit nifaq, daripada penyakit kufur, dan berbagai-bagai cabang daripada penyakit-penyakit kufur, dan juga daripada penyakit-penyakit hati seperti takabur, riak, hasad dengki dan seumpamanya. Dan Allah SWT mengikat keselamatan seorang mukmin nanti di akhirat itu pada keadaan hatinya yang sehat dan sejahtera. Di mana Allah SWT menegaskan bahawa di akhirat nanti harta benda yang banyak yang kita kumpulkan sepanjang hayat kita di dunia ini tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kita di akhirat nanti, melainkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Begitu juga anak penak kita. Dan anak penak ni dengan makna yang luas, bukan sahaja merujuk kepada anak penak biologikal kita, tetapi boleh jadi anak-anak murid. Bagi seorang guru, dia ada anak-anak murid. Bagi seorang pemimpin, dia ada anak-anak buah, dia ada pengikut. Bagi ahli-ahli politik, mungkin dia ada pengundi-pengundi, dia ada penyokong-penyokong. Bagi YouTubers, mungkin dia ada likers, orang yang memberikan like, tanda suka kepadanya.
followers yang ramai. Semua itu sebenarnya tidak memberikan sebarang manfaat kepada dirinya, melainkan apabila dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Bahkan hati yang sejahtera dengan tauhid inilah yang menjadi sebab bagi dia memperolehi syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan memperolehi syafaatmu nanti wahai Rasulullah di hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang panjang. Di hujung itu Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna as'adan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan ataupun dengan penuh kemurnian daripada hati ataupun dari jiwanya. Jadi tanda hati orang-orang yang sehat ini ialah hatinya tu dipenuhi dengan iman, hatinya dipenuhi dengan kebaikan, hatinya dipenuhi dengan takwa, hatinya dipenuhi dengan hikmah dan kearifan, hatinya dipenuhi dengan berbagai-bagai sifat mulia. Kemudian yang kedua ialah qalbun saqim ataupun qalbun marid, maksudnya hati yang sakit. Dan hati yang sakit ni maknanya hati yang di dalamnya penuh dengan penyakit-penyakit hati, seperti riak, iaitu sifat menunjuk-nunjuk, sifat takabur, membesar diri, sifat ujub, membangga diri, sifat hasad. Dan semua penyakit-penyakit hati ini merupakan dosa-dosa besar. Dan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW banyak menceritakan tentang keadaan hati-hati yang sakit ini. Contohnya Rasulullah SAW berbicara tentang riak. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takut menimpa diri kalian ialah syirik yang tersembunyi. Maka sahabat Ridwanullah alaihim bertanya kepada Rasulullah SAW, wa masyirkul khafi, apakah dia yang dimaksudkan dengan syirik yang tersembunyi itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-riya, iaitu sifat menunjuk-nunjuk, sifat pamer ataupun melakukan sesuatu amal kebaikan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah salah satu bentuk penyakit yang ada di dalam hati yang sakit. Kemudian penyakit ujub contohnya. Ujub ni maksudnya merasa bangga diri ataupun takjub dengan diri sendiri. Nabi SAW menyatakan bahawa sifat ujub ini merupakan salah satu daripada 3 perkara yang dapat menghancurkan diri seseorang. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang dapat menghancurkan diri seseorang. Disebutkan syuhun muta', iaitu sifat tamak yang dituruti, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan wa ijabul mar'i bi nafsihi, takjubnya ataupun rasa bangga diri seseorang kepada dirinya sendiri, ataupun rasa takjub seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi ini adalah juga merupakan bentuk-bentuk daripada penyakit-penyakit hati. Kemudian contohnya sifat hasad. Sifat hasad Allah Subhanahu Taala nyatakan, Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang berbunyi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan kayu-kayu, memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu-kayu kering. Maka sayudianya kita berusaha untuk membersihkan hati kita serta menyembuhkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kita mendapat kesengsaraan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kalau disimpulkan tentang penyakit-penyakit hati ini, kita dapat
simpulkan bahawa penyakit-penyakit hati ini terbahagi kepada dua. Kalau dilihat di dalam kitab-kitab tasawuf, banyak membicarakan tentang penyakit-penyakit hati. Tetapi keseluruhan penyakit-penyakit hati ini dapat kita simpulkan kepada dua kategori sahaja, iaitu yang pertama maksiat, yang kedua adalah kelalaian. Dan kedua-dua bentuk penyakit ini ada ubatnya. Adapun maksiat itu ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang betul-betul murni, taubat yang betul-betul ikhlas. Dan kita dah sebutkan tadi bahawa seluruh penyakit hati tadi seperti riak, takabur, ujub, hasad, dengki, sum'ah, itu semua merupakan dosa-dosa besar. Kemudian lalai merupakan penyakit hati yang besar, dan Al-Quran melihat bahawa penyakit lalai ini merupakan punca kepada seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya telah kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, dan mereka ini masuk ke dalam neraka jahanam kerana mereka mempunyai hati ataupun akal fikiran, tetapi mereka tidak mampu untuk memikirkan dan memaham dengannya. Mereka mempunyai mata, tapi mereka tak mampu melihat dengannya. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tak mampu mendengar dengannya. Yang dimaksudkan di situ ialah hati atau akal fikiran mereka tidak mampu memikirkan kebenaran. Mereka tidak mengoptimumkan keupayaan akal mereka untuk mengenal kebenaran. Begitu juga mereka tidak menggunakan penglihatan mereka, begitu juga pendengaran mereka untuk melihat tanda-tanda kebenaran, yang kemudian dengannya itu boleh membawa mereka kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepadanya. Begitu juga Allah SWT menyambung lagi. Dia menyatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Wow. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu adalah seumpama haiwan ternak, bahkan kehidupan mereka itu lebih sesat lagi. Jadi Allah SWT menggambarkan bahawa keadaan orang-orang seperti itu hilang sudah kemanusiaannya, sehingga jiwa rohani mereka itu berubah seumpama haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Apakah puncanya? Allah SWT menyimpulkan di dalam ayat tersebut, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi kelalaian itu adalah asbab kepada munculnya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akhirnya membawa manusia kepada maksiat, dan maksiat itu akhirnya menyebabkan manusia itu tercebur ke dalam, mendapat murka Allah SWT dan tercebur ke dalam neraka. Kerana itu harus kita perhatikan urusan hati kita. Adakah kita ini dalam keadaan hati yang sihat ataupun hati yang sakit? Kalau sekiranya hati yang sakit itu segera disembuhkan, maka ia insya-Allah akan selamat. Dia akan menjadi hati yang sejahtera, dan dia akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Dan juga semasa di dunia dia akan menjadi orang yang sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Dan dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya itu ialah orang yang mensejahterakan orang Islam yang lain daripada angkara kejahatan lisan dan juga tangannya, ataupun kejahatan perkataan dan perbuatannya. Jadi sifat seorang Muslim yang sebenar ialah dirinya itu memiliki hati yang sejahtera dan memberikan kesejahteraan kepada persekitarannya, dan bukannya orang yang tercabut daripada hatinya sifat rahmah. Kerana Nabi SAW menyatakan, la yanza'u rahmah, la yunza'u rahmah illa min syaqi. Sifat rahmat atau sifat kasih sayang itu tidak dicabut melainkan daripada orang-orang yang celaka. Dan orang-orang celaka ni maksudnya ialah orang-orang yang hatinya itu lalai
hatinya itu keras dan perbuatan mereka melampaui batas. Sehingga kan Rasulullah SAW diperingatkan supaya menjauhkan diri daripada orang-orang yang seumpama ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuruti kehendak orang-orang yang hati mereka kami lalaikan daripada mengingati kami dan daripada peringatan kami, serta menurutkan hawa nafsu mereka, sedangkan perbuatan mereka pula melampaui batas. Apabila hati lalai, maka ia akan membawa kepada kekerasan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang hati-hati yang keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hati mereka itu keras kerana lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelalaian ini memunculkan penyakit-penyakit dalam hati yang kemudiannya menyebabkan hati itu menjadi keras. Dan kalau sekiranya dia diubati, maka dia akan sembuh. Tapi kalau sekiranya dia tidak diubati, maka dia akan menjadi hati dalam kategori yang ketiga, yang disebut sebagai qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi tadi ada hati yang hidup, iaitu hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang bertakwa, hati orang-orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan hukum hakam Allah, membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan apa yang patut dibesarkan dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Kemudian hati yang sakit, yang perlu diubati, dan sekiranya tidak diubati, maka dia akan berubah menjadi hati yang mati. Dan inilah hati-hati yang tertutup daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika biannahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Artinya, aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati mereka, iaitu hati orang-orang kafir ini, telah tertutup rapat. Kemudian pendengaran mereka juga sudah tertutup rapat. Begitu juga pandangan mereka sudah tertutup daripada melihat kebenaran. Kerana apa? Innal ladzina kafaru a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Akibatnya, orang kafir ni yang hatinya sudah tertutup, mereka itu apabila diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, tetap juga tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, solusinya antara lain banyak solusi yang dinyatakan di dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga yang disampaikan oleh para ulama kita. Cuma di sini saya suka nak berkongsi 5 ubat hati yang disusun oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang ni adalah salah seorang da'i yang dikenali dengan Wali Songo, salah seorang daripada 9 wali yang terkenal di Nusantara ini, yang menyebarkan dakwah Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, di Sumatera dan juga di Tanah Jawa. Dalam bahasa Jawa, 5 ubat hati ini dikenali dengan tombo hati. Kita mungkin pernah dengar satu lagu nasyid yang dinyanyikan oleh Opik. Jadi kita boleh tengok ataupun tonton YouTube, dengarkan lagu Tombo Hati, iaitu 5 ubat hati. Lagu itu dalam bahasa Jawa. Saya tidak akan lagukan dia dalam bahasa Jawa ataupun membacakannya dalam bahasa Jawa. Cukup dengan saya membacakan terjemahannya. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya.
iaitu kita membaca Al-Quran berserta dengan tadabbur sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahawa hati manusia itu berkarat dan ubatnya ialah ataupun penggilapnya, pembersihnya adalah dengan membaca Al-Quran dan juga mengingati mati. Yang kedua ialah solat malam. Dia kata solat malam dirikanlah. Dan solat malam ini adalah harta karun yang sangat berharga bagi kaum mukmin. Dan Rasulullah SAW dalam surah Al-Muzammil diperintahkan supaya mendirikan malam. Qumil laila illa qalila, bangun malam. Kemudian waratilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Kemudian yang ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, memberikan sepenuh tumpuan dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan duduklah bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Carilah teman-teman yang soleh. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sesungguhnya kawan-kawan rapat itu semuanya akan bertukar menjadi musuh-musuh ketat di akhirat nanti, melainkan orang-orang yang bertakwa. Kerana teman-teman yang soleh itu sangat memberi manfaat. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila ma yukhalil, atau kama qala. Seorang itu menurut agama temannya yang paling rapat, maka perhatikanlah siapa temannya yang paling rapat. Yang keempat, perbanyakkanlah berpuasa. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah fardu berpuasa sebulan. Yang kelima ialah zikir malam, perpanjangkanlah. Kerana sesungguhnya zikir ini adalah ubat hati yang paling efektif. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu, hati akan menjadi tenang tenteram. Maksudnya hati akan menjadi hati yang salim, hati yang sehat sejahtera, hati yang sentosa. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat mengusahakan hati yang sejahtera, membersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kita mendapat hati yang sakit, dan berusaha bersungguh-sungguh mengelak daripada hati kita menjadi mati. Sekadar itu saja perkongsian pada petang ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.